Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzah abadan ada ni'amillah wa ifdhalih. Allahumma rabbana min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'an wa ta'alim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وكرمه وثوابه سبحانه. InsyaAllah kita menyambung muzakarah atau tazkirah kita pada pagi ini, bermula dengan kata musannif rahimahullah. Qala muallif rahimahullah, berkata pengarang, wa'lam annaka lan tajida ta'mal imani hatta tu'mina bil qadari kulli khairihi wa syarri. Dan ketahuilah bahawasanya engkau lan tajida ta'mal iman, tidak akan sekali-kali merasakan iman. Maknanya merasakan kemanisan iman, sehinggalah merasakan iman hatta tu'mina bil qadari kulli, sehinggalah kamu benar-benar beriman dengan ketentuan qadar Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Maknanya baik dan buruknya adalah daripada Allah Ta'ala. Dan sehinggalah kita mengetahui bahawa apa yang menimpa kita pasti akan, apa yang telah ditentukan pada kita pasti akan berlaku, dan apa yang tidak ditentukan pada kita tidak berlaku. Wa kun qailan bil haqqi amilan bih yazidkallahu nuran wa basiratan. Dan jadilah, hendaklah engkau jadi orang yang berkata akan kebenaran. Berkata kebenaran, sebagai contohnya, menyuruh buat baik, mencegah daripada orang lain buat perkara haram. Kun qailan bil haqqi, bercakap dengan hak, dengan yang benar. Amilan bih, dalam keadaan berkata kebenaran, dan juga amilan bih, beramal dengannya, dengan al-haq, dengan kebenaran itu. Apabila kita melakukan itu, yakni kita berkatakan kebenaran dan kita beramal dengan kebenaran yang kita ucapkan, yazidkallahu nuran wa basiratan, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kita nuran, cahaya, atau basirah, ataupun mata hati, pandangan mata hati. Jadi cahaya ni adalah penting. Semua orang nak cahaya, baik di dunia ataupun akhirat. Misalnya kita menuturkan kepada orang lain berkenaan dengan takwa. Takwa mana kita menyuruh, kita menyatakan berkenaan dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Kita juga melaksanakan apa yang kita katakan. Yazidkallahu nuran wa basirah, Allah Ta'ala akan tambahkan kita akan nur dan basirah. Jadi orang yang menginginkan nur dan basirah dalam hatinya, maka hendaklah dia
memperkatakan kebenaran dan dia melaksanakan, melakukan apa yang dia katakan. Wala takun mimman ya'muru bihi wa yan'a anhu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang daripada siapa yang menyuruh akannya, menyuruh dengannya, menyuruh akan kebenaran, wa yan'a anhu, sedangkan ia jauh daripadanya. Dia suruh orang sedangkan dia sendiri jauh daripada apa yang dia sebut, dia suruh tu. Dia seru itu. Wa fatabawwa'u bi ismi. Apabila begitu, maka kalau demikian itu, dia akan menanggung dosanya. Wa tata'arrada li maqtillah, dan akan melentangkan dirinya pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyuruh seorang buat ke ma'ruf, kebaikan, sedangkan dia diri menjauhi apa yang dia sebut, apa yang katakan dia dapat dua dosa. Yang pertama, dia dapat dosa kemungkaran, perbuatan haram yang dia sendiri lakukan. Yang kedua, dosa dia menyalahi kata-kata dia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wa'aza wa lam yatta'iz wa zajara wa lam yanzajir wa naha wa lam yantahi fahuwa 'inda Allah minal kha'in. Man wa'aza wa lam yatta'iz, siapa yang memberikan nasihat, memberikan peringatan, wa lam yatta'iz, dan sedangkan dia sendiri tidak mengambil peringatan itu, tidak mengamalkan. Wa zajara wa lam yanzajir, dan mereka yang beri ancaman-ancaman tentang larangan Allah Subhanahu wa taala, walam yanzajir, dan dia sendiri tidak terlarang, memang dia sendiri melakukan apa yang dia bagi ancaman daripada Allah, kepada Rasul. Wa naha walam yantahi, dan mereka yang mencegah orang melakukan perkara-perkara yang haram, walam yantahi, dia sendiri tidak mencegah dirinya sendiri. Jadi golongan yang wa'aza walam yatta'iz, wa zajara walam yanzajir, wa naha walam yantahi, fahuwa 'inda Allah minal kha'inin, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pengkhianat. Qala muallif rahimahullah, wa la tukhalid illa 'aqilan taqiyan, wa la tujalis illa 'aliman basiran. Dan janganlah, kata pengarang, janganlah engkau bercampur melainkan dengan orang yang aqilan taqiyan, orang yang berakal dan orang yang bertakwa. Wala tujalis illa aliman basiran, dan jangan kamu duduk mana bersama illa aliman basiran, melainkan bersama dengan orang yang alim dan orang yang mempunyai mata hati. Kata sebagaimana dikatakan oleh almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dan ta'liqnya, menaqalkan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahawa ad-dunya kulluha zulmah, ad-dunya kulluha zulmatun, dunia semuanya adalah kegelapan, illa majalis al-ulama, melainkan majlis-majlis ulama. Dan kata Sahal bin Astustari radhiyallahu anhu, man arada an-nazara ila majalis al-anbiya, siapa yang menginginkan melihat akan majlis para anbiya, para nabi, maka falyanzur ila majalis al-ulama, maka lihatlah majlis para ulama. Jadi apabila ada majlis-majlis al-ulama datang ke tempat kita, datang ke negeri kita, ke tempat kita, maka sayugianya kita berada dalam majlis itu, mendengar atau belajar tafakuh, mendengar nasihat-nasihat. Biarlah di dunia lagi kita melihat berada dalam majlis ulama, melihat ulama, memandang dan dipandang oleh ulama. Kalaulah dalam dunia lagi kita, Allah Subhanahu wa taala rezekikan
dengan ikhtiar kita, kita berusaha untuk mencari bersama dengan majlis-majlis para ulama. Kalau dunia lagi kita dihimpunkan bersama dengan para ulama, para salihin, insya-Allah akhirnya kita akan di akhirat kelak kita akan dihimpunkan juga bersama dengan para ulama, insya-Allah. Karena seorang itu akan dihimpunkan, akan bersama dengan orang yang dia cintai di akhirat kelak. Siapa yang dia cinta, siapa yang idolakan dalam dunia, dia akan bersama dengan mereka dalam akhirat kelak. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu julasa'ina khairun. Maka telah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu julasa'ina khairun. Mana teman-teman yang baik? Mana siapakah orang yang paling baik untuk kita bersama, untuk kita duduk bersama? Maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zakkarakum billah wa zada fi ilmikum mantiquh wa zakkarakum bil akhirah amalu. Siapa yang orang yang baik untuk kita bersama, untuk kita berkawan, untuk kita bersembang, adalah orang yang zakarakum billah, orang-orang yang mengingatkan kamu kepada Allah Ta'ala. Apabila kita duduk bersama dia, kita akan ingat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa zada fi ilmikum mantiqah, dan akan bertambah pada ilmu kita, pengetahuan kita akan Allah, pengetahuan kita akan agama dalam pembicaraannya dan percakapannya. Kita dengar, duduk seminit, kita duduk sebentar, 5 minit dah ada banyak pengetahuan. Ada kita tambah ilmu kita. Suatu perkara yang asal yang kita tidak tahu, kita tahu. Ataupun satu perkara yang lama dah kita lupakan, kita ingat balik. Dan apabila kita duduk, kita dengar dia bercakap. Wa zakkarakum bil akhirah amalah, dan akan mengingatkan dengan akhirat akan perbuatannya. Mana contohnya bila kita lihat orang itu tak bercakap lagi, kita lihat saja dia tu, kita ingat akan Allah Ta'ala. Macam mana contohnya kita ingin tanya akan hukum hakam contohnya. Kita tanya akan bagaimana untuk kita mencari keaib, untuk kita menilik keaiban kita dan untuk kita baikinya. Bila kita duduk, kita ingin minta doa daripadanya. Bila kita duduk bersamanya, kita lihat dia, kita duduk, kita lihat, kita dengar percakapan dia, kita ingat pada akhirat. Ini orang yang patut menjadi julasa kita, orang yang patut kita isikan masa kita bersama. Qala muallif rahimahullah, wa tawadha' lil haqqi wa khda' wa adim zikrallah tanal qurba. Dan tawadhu'lah akan kebenaran, rendahkan hati kita akan kebenaran. Tak kira siapa yang mengucapkan, menuturkan kebenaran itu, kita lihat akan kebenaran itu, bukan lihat kepada orang yang berkata. Kita perlu tawadhu', kita perlu tundukkan, kita perlu rendahkan hati. Jangan kita takabur akan kebenaran, tak kira daripada siapa kebenaran itu. Wakhda'lah, dan kita tunduk baginya, bagi kebenaran. Wa adim zikrallahi tanal qurbah, dan hendaklah kita sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Zikir akan Allah Ta'ala tanal qurbah, maka kita akan mencapai, kita akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana zikrullah mempunyai banyak faedah. Zikrullah, daripada zikir banyak faedah, dan amal yang paling utama adalah zikrullah. Bagaimana disebut oleh Syekh Abdul Fattah Abu Quddah dalam ta'liqnya, dalam syarahnya, antara faedah yang kita dapat daripada zikrullah adalah kita mendapat keredaan Rahman, Tuhan yang Rahman, Tuhan yang pengasih lagi Maha Penyayang. Kita dengan zikrullah akan menghalau syaitan-syaitan yang mungkin bersarang dalam hati kita, menghilangkan kesedihan, sedih kita. Zikrullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan ketenangan. Maka menarik, wa yajlibus surur, akan menarik kesukaan dalam kita buat ibadah. Kita kadang-kadang kesukaan apabila kita sedih, menarik kembali akan suka dalam hati, dan menguatkan hati dan juga badan.
Bukan saja menguatkan hati, zikrullah akan juga menguatkan badan. Badan tidak jadi lemah. Dan menerangkan hati dan wajah. Menerangkan, beri cahaya pada hati. Bukan saja beri cahaya pada hati, juga beri cahaya kepada air muka wajah. Dan rizqullah antara lainnya, faedahnya adalah boleh menarik rezeki. Boleh menarik rezeki. Sebab itulah apabila kata dalam kitab penawar bagi hati, apabila kita berasa badai rasa makin lemah, rezeki pun rasa macam tutup semua, ada masalah, rasa ada rezeki semua, kita perhati balik, kita muhasabah baik, mungkin kita banyak menuturkan perkara-perkara yang tidak berfaedah, perkara-perkara yang lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita berzikir, yang mana diumpamakan zikir itu kalau nak dibandingkan dengan perkataan-perkataan yang tidak beri manfaat dunia atau akhirat, umpama batu jokong dengan emas. Jadi orang berakal sudah tentu akan memilih emas daripada batu. Dan antara yang faedah zikir akan melahirkan merasa haibah, akan melahirkan kewibawaan, melahirkan kemanisan, akan mewariskan mahabbah, cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana merupakan ruh agama, akan mewariskan ma'rifah dan inabah, kembali pada Allah Ta'ala, dekat pada Allah Ta'ala, menghidupkan hati. Banyak faedah-faedah fawaid zikir. Berkata pengarang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulasa'ullahu yawmal qiyamah al-khadi'una al-mutawadi'una al-khaifuna zakiruna Allah kathira. Mereka golongan yang julasa Allah yaumal qiyamah, maknanya orang yang mendampingi Allah Ta'ala nanti, orang yang akan bersama mendampingi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat kelak, mendampingi dari sudut jasad tidak, sudut jisim tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha suci daripada jisim tidak, tetapi rahmat Allah Ta'ala, dampingi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang yang al-khadi'un, orang yang tunduk, orang mutawadi'un, orang yang rendah hati, rendah diri di kalangan manusia. Al-khaifun, orang yang takut pada Allah Ta'ala. Az-zakiruna Allah kathira, golongan yang orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala wabzul nasihata lillahi wa lirasuli wal mu'minin, dan hendaklah kamu sebarkan nasihat kepada Allah, Rasul dan juga mukmin. Bagaimana nasihat bagi Allah? Nasihat bagi Allah makna kita mentauhidkan Allah Ta'ala, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nasihat untuk mentaati Allah Ta'ala, untuk kita ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, itu termasuk nasihat bagi Allah. Wali rasulih, dan bagi Rasul, maknanya kita beriman dengan Rasul, kita ittiba', kita mengikut akan para kekal Rasul, kita cinta pada Rasul, pada negara, pada keluarga baginda Rasulullah. Walil mu'min, dan nasihat pada orang mukmin, sebagai contoh kita melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kita menjaga hubungan persaudaraan ukhuwah, kita tidak mengumpat, kita tidak berkata, kita tidak menyakiti, kita tak menggunakan tangan dan lidah kita untuk menyakiti orang-orang mukmin. Wasyawir fi amrika alladhina yakhshawna Allah, dan hendaklah kita memasyarak dalam urusan kita dengan mereka yang takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya orang yang benar-benar takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ulama. Jadi ulama ini mesti dia takut pada Allah Ta'ala. Kalau tidak takut akan Allah Ta'ala, walaupun dia alim, tidak dipanggil ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
ad-dinun nasihah. Agama al-nasihah. Wa'alam anna man nasahaka faqad ahabbah. Satu teguran, satu panduan, pedoman daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man nasahaka faqad ahabbah. Sungguhnya bahawasanya siapa yang bagi nasihat akan engkau, bagi nasihat pada engkau, faqad ahabbah, maka faqad ahabbah, maka dia adalah orang mencintai kita. Nak tahu orang saya tidak saya kau kita, dia bagi nasihat kepada kita, nasihat yang baik kepada kita. Kita kata Syekh Abdul Fattah Abu Quddah, lihatlah pada nasihat yang mana boleh mengubahkan daripada orang melakukan perkara haram kepada perkara halal, daripada orang melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara maksiat, fujur kepada taat. Wa man dahanaka faqad ghasyak. Dan siapa yang dahanak, mana yang mengampu, banyak mengampu kita, maka dia bukannya sahabat yang baik, sebenarnya adalah ghasyak, orang yang menipu kamu. Apa maknanya? Apa maknanya mengampu? Faqad ghasyak, maka dia adalah orang menipu kamu. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Quddah, itu orang yang melihat engkau terseleweng daripada taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mana buat perkara haram. Contohnya, dia bukan bagi nasihat pada kita atau mencegah kita, menegur kita daripada kita mana kita terseleweng, mana kita buat perkara haram itu. Dia tidak mencegah, tapi dia menzahirkan pula keredaannya. Dia suka pula, dia pun pula, ia menzahirkan redanya apa yang kita sedang buat, perkara-perkara yang menyalahi agama, dan tidak menasihatkan kita dan tidak mengingkari kita. Faqad ghasyak, maka dia sebenarnya menipu engkau, bukan yang boleh buat saing. Dan kita kena anggap dia ada sekumpulan, jumlah daripada a'da, daripada musuh-musuh engkau, musuh-musuh yang benci pada kita, musuh yang benci pada kita. Bila dia mengampu kita buat perkara yang jahat, tapi dia mengampu pula. Dengan mana dia alok pula, dia zahirkan keredaan dia pula, kita buat benda tak baik, perkara yang menyalahi ketaatan, dia menzahirkan keredaannya pula. Dia bukanlah terjumlah daripada sahabat kita, walaupun mungkin nafsu kita rasa macam suka dengan dia, masuk ni, tetapi ialah musuh yang benci pada kita. Kenapa? Kerana ini pesen yang orang pakai mauqiful a'da. Ini pendirian musuh, bukanlah orang yang mengapu kita sedangkan kita buat perkara yang menyalahi agama, menyalahi ketaatan, adalah orang ni mauqif musuh, bukanlah mauqif pendirian orang yang saudara-saudara yang muhibbin, yang mencintai kita. Kerana orang yang mencintai kita adalah orang yang bagi nasihat pada kita. Sebab itulah mak ayah kita tak pernah leka, tak pernah puas menasihati kita. Sebab apa? Sebab kita saya pada kita, walaupun kita dah besar dah, nasihat sampai kita pelali dah. Nasihat daripada kecil, daripada tak bahaya lagi, orang kecil pun nasihat dah. Apa kau besar, mari nasihat. Dia ya Allah, kenapa? Kerana dia Allah cinta pada kita. Tapi mungkin kita berkawan dengan saing-saing tertentu, kita buat benda tak molek, dia pun alok pula, dia suka, dia pun buat benda tak molek juga, maka itu adalah orang yang menipu kita, bukan sahabat yang sebenar, bukan orang mencintai. Wa man lam yaqbal nasihataka falaysa bi akhilak. Dan mereka yang tidak menerima, tak boleh nak terima nasihat kamu, maka dia bukanlah saudara bagimu. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, la khaira fi qaumin laysu binasihin. Tidak ada kebaikan bagi ada kaum yang tidak menasihati, dia tidak saling menasihati.
Wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin, dan tidak ada kebaikan bagi satu kaum yang tidak cinta, tidak suka kepada orang yang bagi nasihat. Kata fawaid yang baru dengar daripada Habib Najmuddin, kata seorang pemimpin yang adil, Allah Ta'ala akan bagi rezeki dia penasihat yang baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak hendakkan seorang itu menjadi pemimpin yang adil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi rezeki dia mendapat penasihat yang baik. Kerana seorang pemimpin itu melihat kepada siapa dia penasihat dia. Siapa penasihat dia. Kalau penasihat dia tidak baik, maka begitulah. Kerana orang yang sekeliling yang tidak baik, jadi begitulah pemimpin. Itu dalam konteks satu negara, satu pimpinan. Ada pun konteks individu diri kita pula, dalam hati kita pula ada nasihat dia. Sama ada kita milih akal dan ilmu untuk menjadi penasihat kita yang memimpin hati kita, ataupun menjadikan syahwat, menjadikan sifat-sifat ghadab, kemarahan dan syaitan sebagai yang menasihati hati kita, maka kita gagal memimpin hati dan anggota kita daripada melaksanakan perkara-perkara yang disuruh, dan mencegah dan menjauhi daripada perkara yang haram oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa asiru sinqa fi kulli mautin taghnam, dan utamakanlah kebenaran fi kulli mautinin pada setiap tempat. Utamakanlah kebenaran pada setiap tempat, taghnam, engkau pasti akan beruntung. Disebut oleh dinaqal oleh Syekh Abdul Fattah Abu Quddah bahawa daripada dalam kitab Manaqib Imam Ahmad, bahawa Abu Zur'ah berkata, aku tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Zur'ah tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, bagaimana kamu, Abu Zur'ah tanya Imam Ahmad bin Hanbal, kaifa takhallasta min sayfil mu'tasim wa sautil wasi, bagaimana wahai imam, bagaimana kamu melepaskan diri daripada pedang Mu'tasim, mana khalifah pada masa itu, pemerintah masa itu, wasautul wasik, dan juga cemeti wasik, khalifah wasik, mana seksaan pada pemerintah. Kata jawab Imam Ahmad, law wudi as-sidqu ala jurhin, bagaimana kamu dapat menahan diri kamu dapat menahan diri daripada pedang Mu'tasim dan juga cemeti wasik, mana sesaan yang bertalu-talu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kerana dia memperkatakan kebenaran bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Dia dapat mana tetap dengan pendirian dia, walaupun cubaan, sesaan macam-macam, kalau nak lepaskan diri dia mudah saja, dia adjust sikit pendirian dia, tetapi tetap dengan pendirian dapat menahan diri. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, law wudi as-sidqu ala jurhin la bari'a. Sekiranya kebenaran itu diletakkan atas luka, maka akan sembuh. Wa'tazilil fudula taslam, dan jauhilah perkara-perkara yang sia-sia, taslam, engkau akan selamat. Jadi orang yang tidak pernah sibuk dengan orang lain, akan dengan perkara yang tiada layak, dia tidak pernah sebut dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan diri dia, perkara yang tidak layak bagi diri dia, maka akan selamat. Berkata sia-sia dan sebagainya. Maknanya kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Fattah Abu Quddah sebut, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, ada empat perkara yang akan menambahkan akal kita. Pertamanya, tarkul fudul minal kalam, meninggalkan perkara yang sia-sia dalam perkara lebih-lebih dalam
dalam berkata-kata, mana berkata perkara yang tidak faedah. Pertama, menambahkan akal. Wasiwak, yang kedua bersiwak bersugi. Yang ketiga, mujalasatu salihin, bersama dalam majlis-majlis orang soleh. Yang keempat, mujalasatul ulama, bersama dalam majlis-majlis para ulama. Fa inna wa'tazil fudulat taslam wa ashir sidqa fi kulli mautin taghnam, dan utamakanlah kebenaran pada setiap tempat kamu akan beruntun. Jauhilah perkara-perkara yang sia-sia, kamu akan selamat. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, sungguhnya kebenaran itu akan akan menunjukkan kita kepada kebaikan. Wal birri yahdi ila ridallah ta'ala, dan kebaikan itu pula akan menunjukkan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wal kaziba yuhdi ilal fujur, manakala penipuan itu, kebohongan itu akan menunjukkan atau membawa kepada fujur, akan membawa pada kejahatan. Wal fujura yurisu sakhatullah, dan kejahatan itu akan bawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Waqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah taala subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha